Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada semua subscribers dan viewers yang telah sudi hadir ke channel saya. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang persidangan di Chechnya, di mana persidangan di Chechnya itu mengeluarkan umat Islam, mengeluarkan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, mengeluarkan golongan yang berpegang kepada sunnah, golongan yang berpegang kepada ayat Al-Quran dengan jelas. Mereka mengatakan bahawa golongan yang tidak mentakwil ayat Al-Quran, mereka adalah golongan Wahabi yang terkeluar daripada Islam. Sahabat-sahabat sekalian, yang melarang takwil tu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7. Hari ini saya akan tunjuk siapa sebenarnya dalam persidangan di Chechnya. Kita dengar sama-sama. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang kedua, Ramzan Kadyrov. Siapa dia ini? Ramzan Kadyrov adalah anaknya Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov adalah presiden pertama Chechnya setelah Uni Soviet bubar. Uni Soviet bubar tahun 1991 ya, setelah melawan Afghanistan, mujahidin Afghanistan kalah ya kan, hengkang dari Afghanistan, bubar Uni Soviet. Terus banyak negeri-negeri di dalam Uni Soviet itu membebaskan diri, memerdekakan diri, termasuk Chechnya awalnya ingin memerdekakan diri, keluar dari Federasi Rusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para mujahidin berperang lawan pasukan Rusia, dan dengan izin Allah perang pertama dimenangkan oleh mujahidin, sehingga pasukan Rusia tuh hengkang dari Chechnya. Kemudian pimpinan intelligence Rusia menyatakan di media massa, kami akan kembali menguasai Chechnya, dan ternyata kembali dengan siasat baru, mengirim intel-intelnya, spion-spionnya masuk ke dalam barisan mujahidin di Chechnya, memecah barisan di Chechnya. Dan salah satu yang mereka rekrut namanya Ahmad Kadyrov, ayahnya Ramzan Kadyrov. Jadi Ahmad Kadyrov ini berpihak ke Moskow, berpihak ke Rusia. Dia merekrut anak-anak muda yang mau diajak melawan mujahidin. Bayangkan, mujahidin teman-teman dia sendiri. Akhirnya pecah internal di dalam Chechnya itu, sehingga mujahidin itu tersingkir ke gunung-gunung. Diangkatlah Ahmad Kadyrov oleh Putin, oleh Rusia, menjadi presiden pertama Chechnya. Nah, ini mujahidin di gunung-gunung ini sebentar-sebentar melakukan hit and run, artinya menghantam Chechnya secara sporadis, sampai pada suatu hari sedang ada pawai ya kan, Presiden Ahmad Kadyrov ini dibom, mati dia. Nah, setelah dia mati, anaknya langsung dipanggil sama Putin ke Moskow, namanya Ramzan Kadyrov. Terus kemudian dengan penuh kebanggaan Putin mengatakan bahwa ayah dari Ramzan ini telah menjadi hero, jadi pahlawan melawan kaum ekstremis ya kan, maksudnya mujahidin. Nah, karena dia sudah mati dalam menjalankan tugas, kami akan mengangkat anaknya Ramzan Kadyrov sebagai pimpinan Chechnya. Jadi benar Anda kalau mengatakan itu settingan, memang settingan. Nah, jadi Islam yang sekarang itu diagung-agungkan atau katanya diberikan toleransi oleh Putin sekarang ini, itu Islam yang versinya versi banyak mengarah kepada zikir-zikir. Tapi kalau Islam yang membicarakan politik sama sekali nggak bisa di Rusia sekarang ini. Okey, jelas dah kita dengar kan. Nampak tak Ramzan Kadyrov kan? Mereka adalah golongan pengkhianat kepada umat Islam. Orang macam ni kan kita nak percaya? Ramzan Kadyrov, golongan yang bapa dia menyerang mujahidin, menyerang pejuang-pejuang Islam. Kemudian Ramzan Kadyrov diiktiraf sebagai presiden di Chechnya. Siapa yang iktiraf? Vladimir Putin. Jadi Rusia ni sakit hati dengan umat Islam. Dia mempergunakan Ramzan Kadyrov ni untuk menyerang umat Islam tanpa sedar. Mereka mengumpulkan golongan-golongan sufi dari seluruh dunia untuk mengeluarkan orang Islam yang beramalkan dengan sunnah daripada Allah dan Rasul keluar daripada Islam. Itu pun masih ramai yang tak faham lagi bahawa Islam di Chechnya ditindas. Yang diwujudkan adalah golongan-golongan sufi yang buta agama, buta ilmu. Boleh tanya kepada sufi-sufi ni, adakah mereka menguasai Al-Quran,
memahami Al-Quran, memahami tafsir? Adakah mereka memahami hadis, mengetahui kedudukan hadis dan juga memahami syarah hadis? Saya bercakap dalam bahasa sufi lah. Sedangkan Ibnu Arabi meletakkan piawaian untuk orang yang ingin belajar sufi, menjadi guru sufi, nak belajar sufi ke, mereka mesti memahami Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran. Yang kedua, mesti memahami hadis, mengetahui kedudukan hadis dan mengetahui syarah hadis. Adakah mereka mengetahui? Masing-masing bawa hadis palsu, lepas tu nak sembang kata mereka Islam. Hadis pun mereka tak tahu kedudukan hadis tu palsu ke sahih ke, tak tahu. Mana kata mereka belum mengikut piawaian Ibnu Arabi. Itu saya bercakap dalam bahasa sufi. Kalau saya bercakap dalam bahasa sunnah, semua ni tak terpakai. Yang terpakai adalah Quran, hadis. Bukan hadis palsu, bukan cerita-cerita yang merepek seperti mana yang dibawa oleh golongan sufi. Inilah punca sebenar kenapa golongan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang berpegang kepada sunnah, dikeluarkan daripada Islam. Kenapa? Kerana mereka ditaja oleh orang kafir. Akibat mengikut telunjuk orang kafir, orang Islam yang berpegang kepada sunnah dikeluarkan daripada Islam. Itu jelas. Yang dibagi tahu Ustaz adalah jelas. Hasil daripada usaha sama mereka itulah menyebabkan golongan Capaliun wal Kuburiyun dengan Nasrani gap baik macam ni. Sebelum kita tengok video tu, saya ada satu pertanyaan kepada Nahdlatul Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Malaysia. Kenapa benda ni terjadi? Katolik, Pak. Katolik ya. Nah, ini kan bunyi-bunyi dari sampean masih suka ke gereja? Ngaku. Berarti rada Mr. Bean ini. Sakit Pak. Kapal laguku dhewe. Sama-sama semua. Nampak tak? Apa saya nak beritahu? Yang dikatakan golongan sufi ni membawa satu fahaman dipanggil kesamaan agama. Tu sufi-sufi yang kat Ceknya tu membawa persefahaman yang mana agama semua adalah sama. Itulah yang diajar di dalam sufi. Kalau nak tahu benda ni, saya cakap betul ke tak? Anda boleh masuk sufi, berpura-pura menjadi orang sufi. Tok Guru akan ajak abang. Agama Hindu, Cina, Kristian, Buddha, semua sama. Sebab tu, golongan sufi boleh menyanyi selawat di dalam gereja, pakai lagu gereja, pakai lagu Kristian. Sebab itulah Vladimir Putin boleh menyokong sufi dengan sepenuhnya kerana dia tahu golongan sufi inilah yang akan merosakkan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Mereka lah yang akan merosakkan aswaja yang sebenar. Sebab itulah Vladimir Putin ni boleh berpakat dengan Bapa Ramzan Kadyrov ni untuk menyerang mujahidin, menyerang orang Islam, menyerang pejuang Islam. Golongan sufi, adakah mereka berperang?
tunjuk satu sejarah kepada saya bahawa golongan sufi berperang di medan perang menentang kejahatan, kemungkaran dan juga menentang golongan-golongan yang sesat. Tak ada lagi ikut dalam sejarah. Kalau ada, sila tunjukkan, sila buktikan bahawa golongan sufi menjaga negara, mempertahankan negara, menjadi mujahidin. Sekian, Assalamualaikum.